Isu yang terakhir yang saya rasa isu yang tentang feminism juga pada tahun 2019 tentang anjuran tak bertudung ni. Yang ni dibuat di Damansara kalau tak silap saya. Ini pun penat juga tuan-tuan nak jawab. Isu hijab ni sampai satu tahap dia kata sebenarnya Allah Ta'ala tak suruh pun kita pakai hijab ni. Bahkan bila nak mengesahkan pemujahan ni, dia bawa, dia kata hey ho ni. Ada 5 pendapat ulama yang berpendapat rambut ni bukan wajib tutup. Bawa pula kata ulama. Hak ni pun kita penat juga nak jawab tuan-tuan ni. Entah mana datang ulama yang dia je consider ulama kadang-kadang ni, ataupun kadang-kadang syaz ni, kata-kata syaz yang dibawa ni tadi. Yang ni saya sebutkan tadi, Kasim Ahmad. Sebenarnya penafsiran tentang tudung ni Kasim Ahmad dah bawa dah, golongan yang dikategorikan sebagai menolak ataupun menolak hadis ni. Kalau tuan-tuan tahu ayat Quran yang Allah Ta'ala kata famsahu biru'usikum yang Allah Ta'ala, ayat tentang wuduk, saya ambil masa sikit dah tuan-tuan minta maaf, ada 3 minit, 2 minit lagi. Saya habiskan isu ni betul habis. Kawan kami daripada kuis memang sempat pergi interview dia dekat Kedah. Waktu tu kuis buat kajian tentang anti hadis. Pergi jumpa 3-4 orang, pergi jumpa Siti Kasim Ahmad. Pergi jumpa Kasim Ahmad. Sama-sama pasang video. Maknanya kita orang kumpulan penyelidik ni letak video nak rakam dia. Dia pun rakam kita balik. Macam tu. Jadi macam perdebatan antara Kasim Ahmad dengan tim researcher daripada kuis tentang apa yang dia faham tentang ayat Quran. Termasuklah isu hijab ni. Dia ambil balik ayat yang famsahu biru'usikum ni adalah ayat wuduk. Allah Ta'ala kata bila kita nak ambil wuduk, kita basuh muka kita, kemudian Allah Ta'ala kata famsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Sapulah rambut. Famsahu biru'us ni maksudnya sapulah kepala kamu. Jadi Kasim Muhammad kata ayat ni menunjukkan bila Allah Ta'ala suruh sapu kepala, berarti orang pada zaman tu tak pakai tudung pun. Penafsiran rasional dia. Maknanya Allah Ta'ala suruh muka, sapu rambut. Orang tak pakai tudung waktu tu. Macam tu pengujahan dia. Tak pening kita dengar, Tapi tuan-tuan mungkin rasa pening ataupun hairan, orang ambil pengujahan ni. Untuk orang yang mungkin tak suka pakai tudung ataupun merasakan sebenarnya pengujahan tentang tudung ni sama, lalu dia pun ambil tentang pengujahan ni, dijadikan pula hujah untuk membolehkan sebenarnya tudung ni ataupun rambut ni bukanlah satu aurat pun. Yang ni yang pendapat ulama sama juga, geng-geng liberal pada pandangannya ada 5 tentang wajib. Hujah pertama yang dibawa oleh Sisters in Islam adalah dia kata sebenarnya ayat yang paling famous sekali yang digunakan adalah la ikraha fid din. Dia kata Quran says there is no compulsion in matters of faith. Dia kata sebenarnya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi tak ada orang boleh paksa kita pakai tudung ataupun tak pakai tudung. Ini sisters kena pengujahan. Satu. Tapi yang ni kita dah jawab banyak. Ayat tentang la ikraha fid din ni saya jelaskan pada tuan-tuan. Konteks dia adalah konteks akidah. Tentang ayat sebelum tu pun, tentang ayat kursi pun sebelum tu, dia memang konteks akidah. Dia bukan konteks tentang perkara tudung ataupun sebagainya sebelum tu. Dia adalah tentang konsep yang Allah Ta'ala cerita tentang akidah. Sehinggalah Allah Ta'ala kata tidak ada paksaan dalam memeluk ataupun memaksa orang menerima Islam. Konteks ni adalah tentang akidah, bukan tentang pakai tudung ataupun isu syariat ni tadi. Tapi bagaimana isu tu, macam itulah saya bawa pada tuan-tuan tadi, bagaimana orang kadang-kadang kalau dia nak bawa pada pengujahan, nak membolehkan apa yang dia nak bawa, lalu dia bawa ayat yang lari daripada konteks dia. Yang ni sama pengujahan yang dibawa oleh banyak tentang konsep la ikraha fid din ni, sebenarnya larangan ataupun kebolehan dia pun sangat banyak juga sebenarnya, yang menunjukkan tak ada kaitan pun dengan apa yang dibawa. Konsep yang kedua dia kata illa ma zahara minha, yang disebutkan dalam ayat dari Quran tu adalah pada dia apa yang terzahir ni, termasuklah rambut adalah perkara yang boleh dizahirkan, yang ditafsirkan semula yang pada hakikatnya tidak ada ataupun memang tak ada orang tafsirkan sebegitu apa yang boleh dizahirkan daripada aurat tu tadi. Ini yang disambut ni tak apa, saya tak tunjuk ni semua tuan-tuan. Saya ni saya tunjuk juga sikit bila Jais lawan isu ni, Jais pula dituduh sebagai harassing, mengganggu dia orang. Maknanya itu hak dia orang lah, dia orang tak nak pakai tuduh. Bila Jais lawan, the hijabing forum panelists accuse Jais of harassing. Maknanya seolah Jais pula yang salah. Dan kemuncak dia saya nak bawa pada tuan-tuan yang ni ada juga waktu ni kajian kita sebelum lebih kurang tahun 2010 dulu. Ada sampai pemikiran kata sebenarnya tudung tu syirik. Yang main-main saya
kita deal dengan isu ni kadang pening. Macam mana orang pakai tudung ni, semua yang pakai tudung ni boleh jadi syirik ni, saya tak. Isu dia adalah pada dia sebenarnya Allah Ta'ala tak pernah mention tudung ni secara spesifik dalam Quran. Saya bawa pada tuan-tuan pengujahan dia. Tak ada secara spesifik dalam Quran menceritakan tentang hijab ni tadi pada dia orang lah, pada dia orang. Sehinggalah satu tahap dia kata sebenarnya yang menafsirkan tudung ni wajib dipakai adalah ulama'. Jadi bila kita ikut ulama', kita telah syirik pada Allah Ta'ala kerana kita utamakan ulama' daripada Allah Ta'ala. Sampai ke tahap macam tu. Jadi yang ni macam tak boleh nak jawab dah. Tak tahu dah macam mana nak jawab. Sebab dia pusing habis dah. Orang yang pakai tudung pula syirik macam tu. Ini isu khitan ini saya tak sempat dah. Ini agak serius tapi saya jawab juga sebab dia fitnah anak Rasulullah. Dia kata sebenarnya Fatimah sendiri tak pernah bersunat pun. Ini yang diambil oleh, nak sebut nama tak sampai hati, tapi memang geng sisters ni saya biasa bergaduh dengan dia orang ni biasa. Setiap saya ke Majidah ni ke, yang geng sisters ni biasa bergaduh. Sebab memang kadang-kadang sampai satu tahap kenapa nak kata Fatimah pula tak bersunat macam tu kan. Iyalah dia bawa isu, memang barat punya idea. Dulu anak saya pun bila kami dapat anak perempuan dekat UK, memang kawan-kawan tak suggest pun untuk sunat dekat UK. Sebab dia akan anggap benda tu abuse the child, dia akan anggap benda tu macam menganiaya kanak-kanak. Jadi kalau nak sunat pun memang kena bawa balik ke Malaysia. Yang ni saya tak sempat lah, tapi kalau tuan-tuan nak tengok boleh saya macam ni kadang-kadang kita dah jawab dalam Facebook ataupun dalam website. Saya ceritakan tentang ini adalah satu fitnah untuk Rasulullah sendiri. Kalau dia tak nak pun bawa ataupun dia nak berjuangkan sangat kepada tak nak disunatkan anak perempuan, jangan sampai fitnah Rasulullah, tuan-tuan. Mana perkara ni agak serius juga. Kesannya badan otoriti di Sabah ni kat sisters mempertikaikan JAKIM, mempertikaikan fatwa balik geng-geng yang sisters yang melawan fatwa. Saya kira saya bawa simpulkan sebenarnya pattern of criticism dia biasanya sebenarnya dia orang akan ambil selective verses. Ayat-ayat tu memang dipilih secara selektif sahaja. Kemudian loose semantic meaning maksudnya ayat yang bahasa ni longgar, yang memudahkan untuk dia orang tafsirkan dengan penafsiran semula. Dia akan reinterpret dengan different angle, dengan angle yang berbeza. Kemudian dia akan ambil disputed hadis-hadis yang diperdebatkan ataupun dipercanggahkan, ataupun dia akan ambil qaul syaz. Qaul syaz ni pandangan-pandangan yang ganjil tentang tudung, tentang macam-macam. Sebenarnya ada juga pandangan-pandangan ulama yang ganjil, yang ni yang dipetik semula tadi. Kadang-kadang ni saya ringkaskan. Yang asas perjuangan ni adalah kembali kepada hak, macam mana pun dia akan kembali kepada hak asasi manusia. Pada mereka hak asasi dia lah. Dia nak pakai tudung ke, dia nak kahwin dengan lelaki ke, dia nak kahwin dengan perempuan, tu hak asasi dia. Yang ni yang kita kena bezakan antara hak asasi manusia ke hak asasi kebinatangan dia orang ni. Tak tahu lah nak kata manusia buntak ni tu kesamarataan, feminism. Kemudian kalau tak ikut agenda barat ni dia akan rasa mundur dan sebagainya. Yang ni saya sepatutnya stop lah sampai sini ya tuan-tuan